Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Amma ba'. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama-sama berkumpul untuk sama-sama lah kita nak berkongsi berkaitan tajuk tata cara menuntut ilmu menurut para ulama. Tata cara menuntut ilmu menurut para ulama. Jadi sebelum tu anak nak bagi muqaddimah dulu. Okay, kalau orang tanya kenapa kita nak bincang tentang tajuk ni, tajuk tata cara menuntut ilmu menurut para ulama ni. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okay, setiap perkara dia ada jalan dia yang tersendiri. Okay, ada jalan dia yang tersendiri. Untuk menuntut ilmu pun sama, dia ada jalan dia yang tersendiri. Ya betul, jalan untuk menuntut ilmu ni banyak. Alternatif banyak, jalannya banyak, okay. Cara belajarnya pun banyak. Tetapi kita sebagai orang yang Allah berikan nikmat akal, kan? Kita nak jalan yang paling efektif, jalan yang paling terbukti berkesan, betul tak? Sebab kata macam orang Inggeris cakap lah, kita nak tried and tested. Kita nak jalan yang telah diuji, jalan yang telah dilalukan ujian kepadanya dan terbukti berjaya. Okey. Kita nak lalui proses yang dah terbukti berjaya, betul tak? Kalau kita nak balik ke kampung kita, nak balik ke Kedah sebagai contoh. Ada dua jalan. Satu jalan yang semua orang ikut dan terbukti jalan tu berkesan dan jalan tu efektif untuk sampai kita kat Kedah, dekat kampung kita. Dan ada jalan B yang kena lalu hutan, yang kena lalu jalan yang penuh dengan mara bahaya dan haiwan buas dan sebagainya, yang tak terjamin untuk kita sampai dekat kampung kita. Kita ambil jalan mana? Of course kita ambil jalan yang A tu. Itu adalah pilihan yang akan dibuat oleh siapa sahaja yang diberikan nikmat akal dan menggunakannya dengan baik. Jadi atas dasar inilah kata para ulama kita, man saru ala darbin wasal. Siapa yang ikut jalan yang telah di-outlinekan, jalan yang telah ditetapkan, dia akan sampailah. Jadi jalan menuntut ilmu ni ulama dah letak outline dia, ulama dah letak highway dia. Siapa yang follow jalan ni, wasal, dia akan sampai ke destinasi dia. Destinasi dia apa? Destinasi dia akan meraih pahala, dia akan meraih redha Allah, dia akan meraih mahabbatullah, sayangnya Allah pada kita, dan dia akan meraih ilmu yang banyak. So ada jalan yang telah kita cakap tried and tested. So ini adalah muqaddimah yang saya nak berikan pada hari ini, nak bagi tuan-tuan dan puan-puan nampak kenapa kita nak kena bincang tajuk ni. Okay. Sebab ada orang dia mungkin boleh persoalkan, ada orang mungkin boleh argue, dia kata jalan menuntut ilmu ni banyak, kenapa nak kena hadkan saya ikut jalan ni? Kenapa awak nak kena ajak saya dan pastikan saya hanya follow jalan yang ulama tetapkan ni? Kita jawab dekat dia, kerana jalan ini jalan yang terbukti. Jalan ini telah dilalui oleh ratusan ribu orang sejak 1300 tahun yang lepas, 1400 tahun yang lepas, dan telah terbukti melahirkan dan menghasilkan produk-produk dalam ilmu agama ni yang betul-betul berkualiti. Antara jalan ni dengan jalan yang mungkin kita pun tak tahu kita sampai ke tak ke destinasi kita, mana kita nak ambil? Of course jalan yang A tu. Okay. So itu adalah muqaddimah dia. Jadi dalam membicarakan tajuk tata cara menuntut ilmu menurut para ulama ni, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa
poin yang Ana dah senaraikan untuk kita bincangkan pada hari ini dalam sekitar 6 atau 7 poin. Okey. Kalau nak buat nota, kita boleh buat nota untuk catat 6 atau 7 poin utama ni. Okey. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Poin nombor 1. Poin yang paling penting sekali adalah niat kita dalam menuntut ilmu. Apabila kita membicarakan tentang tata cara ulama dalam menuntut ilmu, semua ulama zaman berzaman dulu sampai sekarang yang mengarang kitab berkaitan dengan tata cara menuntut ilmu ni kesemuanya sepakat untuk mendahulukan perbincangan tentang niat. Okey, niat pada bab pertama. Jadi sebelum kita nak belajar, sebelum kita nak masuk dalam dunia menuntut ilmu, sebelum kita nak pergi ke kelas, sebelum kita nak masuk dalam program-program ilmu tertentu, okey, sebelum kita nak masuk dalam akademi tertentu, ma'had tertentu, universiti tertentu, tak kisahlah. Nombor 1, okey, yang paling patut kita bincangkan adalah niat. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau niat betul dan kita settle dekat isu niat ni, selesai dekat isu niat ni, apa yang datang selepas tu akan jadi mudah. Kalau kita tak selesai ke isu niat ni, yang datang selepas tu semuanya akan jadi susah. Dan isu niat ni, ya, memang telah dibicarakan banyak kali dah. Kita semua sedia maklum tentang isu niat, tapi memang sentiasa perlu diingatkan. Sentiasa perlu diingatkan. Okay. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, wafat 161 Hijrah. Sufyan Ats-Tsauri di antara ulama besar yang sezaman dengan Imam Malik, sezaman dengan Imam Sufyan bin Uyainah dan sebagainya. Ulama yang sangat alim di Kufah, mempunyai mazhab tersendiri. Imam Malik banyak puji beliau. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, okay, tak ada perkara yang aku cuba ubati yang lebih susah untuk diubati ni melainkan hati aku sendiri. Okay, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min qalbi. Ini kata siapa? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ma'alajtu syai'a. Tak ada satu perkara yang aku cuba nak rawat. Okay, ashadda alayya, yang lebih susah bagi aku, min qalbi, daripada hati aku. Ini siapa tuan-tuan dan puan-puan? Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri yang ulama pada zaman tersebut bersepakat atas kelebihan beliau, kesolehan beliau, waraknya beliau ni, okay? Ketakwaan beliau, zuhudnya beliau ni. Kalau kita baca biografi, semua orang sepakat warak, zuhud, takwa yang teramat. Itu pun apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tak ada perkara yang lebih susah untuk diubati melainkan hati dia sendiri. Okay? Jadi hati ni kalau kita tak jaga, niat ini kalau kita tak jaga dalam menuntut ilmu, dia akan pergi kepada niat yang pelik-pelik. Daripada asalnya, saya nak belajar, saya nak tahu tentang agama ni, saya nak boleh amal untuk diri saya nak hidup dekat muka bumi ni sesuai dengan macam mana Allah nak. Berubah kepada, okey, dengan ilmu ni, aku boleh tunjukkan kelebihan aku atas orang yang lain. Dengan ilmu ni, aku rasa yang lain-lain ni, manusia yang lain-lain ni semuanya tersekat dalam medan kejahilan, medan kelalaian. Aku telah dibebaskan Allah untuk masuk kepada medan ilmu ini. Kan? Dia rasa diri dia bagus. Dia rasa diri dia lebih daripada orang lain. Maksud dengan ilmu tu jugalah dia berbangga. Dengan ilmu tu dia rasa dia lebih suci. So benda-benda macam ni, okay, benda-benda macam ni akan rosakkan perjalanan penuntut ilmu tu. Dia akan merosakkan perjalanan penuntut ilmu tu. Jadi kalau orang tanya, apa niat yang perlu ada sebagai seorang penuntut ilmu? Ada 4. Ni kalau tuan-tuan dan puan-puan catat bagus. Bila kita cakap seseorang tu kena ada niat yang sahih dalam menuntut ilmu, apa dia niat yang sahih itu? Ada 4. Okey. Pertama adalah berniatkan untuk mengangkat diri dia daripada kejahilan. Okey. Membuang daripada diri dia, mengangkat daripada diri dia kejahilan. Okay. Kedua, meniatkan untuk membuangkan dan mengangkat daripada orang lain
Yang kedua daripada siapa? Orang lain kejahilan. Kalau pertama diri dia, kedua orang lain. Orang lain ni siapa? First and foremost, yang paling awal sekali family. Seorang penuntut ilmu, seorang pendakwah yang paling patut terima kesan ilmu dia, yang paling patut terima dakwah dia adalah family. Okey. Yang ketiga, dia niat untuk beramal dengan ilmu tersebut. Yang keempat, dia niat agar dengan dia menuntut ilmu itu terjaga dan tidak pupus. Terjaga, tersimpan, okay, tersebar dan tidak pupus. Siapa ada empat niat ni, dia penuhi syarat menuntut ilmu, dia penuhi syarat orang yang menuntut ilmu dengan niat yang betul. Empat-empat ni disusunkan dalam syair oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, ulama masyhur zaman sekarang ni. Kata beliau, wa niyyatun lil ilmi raf'ul jahli. Niat untuk menuntut ilmu ni pertama mengangkat kejahilan, raf'ul jahli. An nafsihi fa ghairihi minan nasam. Mengangkat kejahilan daripada diri sendiri, wa ghairihi, dan daripada orang yang lain, minan nasam, daripada kalangan manusia. Wathalithu tahsinu lil ulumi min, ketiga dia niat untuk menjaga ilmu, at-tahsin, daripada pupus. Wathalithu tahsinu lil ulumi min dhaya'iha wa amalun bihi zukin. Ni menjaga ilmu daripada pupus. Keempat, wa amalun bihi, dia niat untuk beramal dengan ilmu tu. Apa fadilat yang dia dapat kalau niat dia sahih? Apa yang dia dapat? Apa fadilat dia kalau niat dia sahih? Kata Imam Ahmad, okay, rahimahullahu ta'ala, imam mazhab. Okay, Imam Ahmad kata, apa nama dia? Talabul ilmi amalun la ya'diluhu syai'in sahhat niyyatuh. Talabul ilmi amalun la ya'diluhu syai'in sahhat niyyatuh. Menuntut ilmu ini amalan yang dari sudut pahalanya tak dapat ditandingi oleh amalan yang lain. Dari sudut pahala, setelah kita melakukan solat dan perkara yang wajib, zakat, puasa, haji dan sebagainya ni, number one, amalan yang paling utama, number one, amalan yang lebih banyak pahala dia, yang lagi banyak fadilat dia adalah menuntut ilmu. Tapi dengan syarat, in sahhat niyyatuh, sekiranya niat dia sahih. Okay? So sekarang tuan-tuan dan puan-puan dah tahu ke belum niat yang sahih tu? InsyaAllah dah tahulah. Dia terangkum dalam 4 yang tadi tu yang saya cakap. Okay? Dan ilmu ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Sekarang ni saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan kita guna rasional dan logik kita untuk sama-sama dapat kepada kesimpulan yang menarik ni ya. Saya nak ajak kita guna rasional dan logik. Manusia yang paling afdal siapa? Para anbiya alaihimus salatu wassalam, para rasul alaihimus salatu wassalam. Tak ada khilaf. Semua orang setuju manusia yang paling afdal kat muka bumi ni para rasul dan anbiya, betul tak? Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, okay, al-ulama'u warathatul anbiya. Hadis riwayat Abu Daud ni, ulama itu para pewaris Nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathu al-ilm. Okay. Para nabi ini tidak mewariskan, tidak meninggalkan harta sebagai pewarisan, akan tetapi yang mereka tinggalkan sebagai warisan apa? Wa innama warrathu al-ilm, yang mereka tinggalkan sebagai warisan adalah ilmu. So siapa yang ambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Para ulama. Sebab itulah ulama dipanggil warasatul anbiya. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil ilmu ni, yang mengambil ilmu warisan dan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia telah mengambil kebaikan yang sangat banyak. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Okey. Jadi yang paling afdal manusia adalah para nabi. Ulama pula pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi dan rasul
Mereka ini menjadi Nabi dan Rasul atas dasar apa tuan-tuan dan puan-puan? Atas dasar mereka itu terpilih, dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan pilihan sendiri. Bukan latihan sendiri. Bukan mereka ni buat latihan tertentu, tingkatkan spiritual tertentu, tiba-tiba jadi Nabi. Tak. Kan tetapi Allah lah yang memilih siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi Rasul dan Nabi-Nya. Kalau para Nabi dipilih oleh Allah, okay, dan para Rasul dipilih oleh Allah, pewaris mereka dipilih oleh Allah juga. Sebab tu kata para ulama, jika para Nabi ini datang dengan cara al-istifa. Al-istifa ni maksudnya dipilih oleh Allah. Para ulama, para pewaris Nabi pun istifa, dipilih oleh Allah juga. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang hadir hari ni atau hadir mana-mana majlis ilmu sebelum ni, kuliah sebelum ni, yang belajar ilmu agama. Dengan ilmu agama tu tuan-tuan dan puan-puan ajar keluarga, ajar kawan-kawan, sahabat yang karib, saudara mara yang terdekat. Okey, itu semua secara tidak langsung menunjukkan bahawa Allah pilih. Allah pilih. Allah purposely pilih. Okey. Ini fadilat yang agung, fadilat yang besar. Manusia ini berapa bilion kita ada, nak dekat 7 bilion. Itu yang zaman sekarang. Daripada zaman Nabi Adam, berapa ramai? Allah Ta'ala mungkin 100 bilion, mungkin 50 bilion, kita tak tahu. Daripada semua tu yang dipilih untuk belajar ilmu agama, yang dipilih untuk dah belajar, mengajar, orang lain dapat manfaat daripada ilmu tu, berapa ramai? Yang ni semua terpilih daripada Allah Azza wa Jalla. So kita kena ingat benda tu. Jadi bila kita bincang tentang tata cara menuntut ilmu di sisi para ulama ni, menurut para ulama, nombor satu ni hati kita kena pertama niat yang sahih, kedua kita kena ingat perkara-perkara ni. Supaya kita akan sampai kepada kesimpulan ta'zimul ilm, mengagungkan ilmu tu. Menghargai ilmu. Barulah jadi mudah untuk menuntut ilmu. Okey. So itu adalah perbahasan tentang ilmu itu perlukan kepada niat yang betul. Ilmu itu adalah pilihan daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita. Okay, jika kita ni belajar, itu maksudnya kita terpilih. Okay. Dan yang ketiga, poin terakhir untuk poin nombor satu yang saya sebutkan ni, iaitu isu niat ni. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Yang ini tips emas saya bagi. Yang ni tips emas. Tips emas. Saya nasihatkan siapa yang dengar ni untuk catatlah. Kalau tak catat pun dia cuba ingat. Sebab maklumat ni maklumat yang bagi saya secara peribadi, saya rasa ia maklumat yang saya dapat faedah sangat banyak. Secret, rahsia, the secret to excellence. Rahsia, okay, macam mana ulama ni boleh jadi orang yang berjaya ataupun nak menjadi berjaya macam para ulama ni, para penuntut ilmu yang betul-betul mahir dalam bidang mereka, menjadi manfaat kepada orang lain, jadi rujukan dalam masyarakat. Kalau tak dalam masyarakat pun dalam circle keluarga pun cukup kan. Rahsia dia adalah dalam taufik. Yang ni rahsia, ni taufik. Taufik maksudnya Allah yang nak beri taufik kepada dia. Jadi penuntut ilmu constantly 24/7 all the time dia kena doa semoga Allah bagi dia taufik dalam ilmu agama ni. Kalau dia sentiasa doa macam tu, dia sentiasa hadir dalam hati dia, diperlukan taufik daripada Allah. Allah akan bagi taufik kepada dia dalam menuntut ilmu agama. Ilmu yang susah menjadi senang. Sebab-sebab pintu-pintu kepada menuntut ilmu akan terbuka luas kepada dia. Dia sedar atau tidak sedar itu isu dia lah, tapi dia akan dibukakan pintu untuk menuntut ilmu dengan luas, hati dia akan mudah terima ilmu. Mungkin dia tak sedar, tapi kadang-kadang dia belajar setengah ilmu tu, dia belajar tafsir, dia belajar hadis, cepat masuk. Kawan sekelas hadir lagi banyak, hadir lagi lama, tak faham-faham. Dia dengar sekejap je, dia faham. Itu rahsia dia apa? Rahsia dia taufik. Rahsia dia apa tuan-tuan dan puan? Rahsia dia taufik. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim, al-ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffaqin min ghairi bawabin wala istidhani wa yarudduhu al-mahrumu min khidlanihi la tushqina Allahumma bil hirman.
ilmu ini masuk ke dalam hati orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Okey. Min ghairi bawabin wala isti'zani. Ilmu tu masuk dengan laju. Tanpa ilmu tu kena lalui pintu-pintu ataupun halangan-halangan. Kiranya nak masuk dalam hati kita ni tak ada halangan. Setengah orang ilmu nak masuk dalam hati dia ada halangan, tak ada. Halangan dia apa? Halangan dia niat-niat yang buruk. Kadang-kadang riak, kadang-kadang hasad dengki kepada orang, kadang-kadang rasa lebih bagus, semua tu. Itu semua pintu dan penghalang untuk ilmu masuk. Tapi kalau orang tu diberi taufik, ilmu tu menyelinap masuk, dia tak ada halangan, tu yang laju. Tapi dengan syarat dia beri taufik oleh Allah. Min ghairi bawabin wala isti'zani wa yarudduhul mahrum. Orang yang Allah dah cop dia ni mahrum. Mahrum ni siapa? Orang yang Allah cop dia. Okey, fulan bin fulan atas dasar dia ni tak ada niat yang bagus, ataupun fulan bin fulan atas dasar dia ni tidak merasa dia perlu taufik daripada aku untuk menuntut ilmu, tak pernah minta taufik daripada aku untuk menuntut ilmu, aku cop. Dia haram untuk mendapat taufik dalam ilmu agama. Wa yurudduhul mahrum. So dia dicop sebagai mahrum. Apa jadi kalau dia kena cop sebagai mahrum ni? Wa yurudduhul mahrum min khidlanihi. Disebabkan dia dah dicop, ilmu tu dia rasa susah nak masuk. Macam tak boleh masuk dalam badan dia. Belajar banyak tak faham-faham. Pergi kuliah tak dapat faedah. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun pergi kuliah maghrib, isyak dekat macam-macam tempat kan. Akademi tu, surau apa semua. Tak ada faedah. Rasa macam aku macam tak rasa belajar lah. Aku masih rasa aku jahil lah. Aku rasa macam aku tak achieve apa yang aku nak daripada kelas-kelas ni. Itu semua sebab apa? Sebab mahrum. Itu semua sebab apa? Mahrum. So kata Imam Ibn Qayyim, la tushqinallahumma bil hirmani. Jangan Allah sengsarakan kita dengan menjadikan kita ni orang yang dicop untuk haram dapat ilmu agama. Okay. So ini first point, hati. Hati kena settle. Walaupun saya bincang panjang first point, itu purpose, on purpose. Purposely saya bincang panjang. Sebab ini critical. Nombor satu ni critical. Nombor dua, tata cara menuntut ilmu para ulama ni, nombor dua adalah elemen kedua terpenting. Iaitu kita menuntut ilmu hendaklah daripada para ulama dan guru. Ada guru ataupun ada asatizah, ustaz-ustaz yang nak akan bimbing dan ajar kita. Jadi poin nombor dua dalam tata cara ulama dalam menuntut ilmu adalah kita sendiri kena belajar dengan guru atau ustaz ataupun syekh ataupun alim, tak kisah, yang penting ada guru. Sebab ilmu agama ni tuan-tuan dan puan-puan, nature ilmu agama adalah ilmu yang dipelajari daripada guru, okay? Dan daripada guru turunkan kepada anak murid secara turun-temurun. Guru turunkan kepada anak murid secara turun-temurun. Daripada contohnya anak murid ini belajar daripada guru dia sampai ke Nabi SAW. Itu nature ilmu agama. Hatta para anbiya, Nabi Musa alaihi salam, apabila Nabi Musa rasa yang Nabi Musa ni orang yang paling alim waktu tu, apa yang Allah beri, apa arahan yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Allah bagi tahu dekat Nabi Musa, ada orang lagi alim daripada engkau. Pergi cari orang tersebut, belajar dengan dia dengan Khidir. Khidir ni ulama khilaf, dia wali atau nabi. Pandangan yang kuat kata dia nabi lah. Okay? Sebab dalam ayat Quran kata wa ma fa'altu an amri. Aku tak buat perkara ni atas dasar arahan aku. Maksudnya dapat arahan daripada Allah. Maksudnya dia nabi. So para anbiya belajar dengan anbiya yang lain. Ada guru. Nabi SAW belajar dengan Jibril alaihi salam. Nabi baca Quran depan Jibril. Nabi dibetulkan bacaan oleh Jibril jika ada salah. Jibril ajar cara sebutan Al-Quran. Jibril bagi tahu apa maksud ayat ni, apa maksud ayat ni. Okay, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, setiap tahun pada bulan Ramadan aku akan nampak Nabi SAW dengan Jibril tadarus Quran sama-sama, dan Jibril akan bagi tahu Nabi, ayat ni untuk surah ni susunan dia macam ni, ayat ni maksud dia macam ni. Itu Nabi SAW. Para sahabat ambil ilmu ni daripada Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW kata dalam hadis yang masyhur riwayat Abu Daud, hadis Hasan,
Nabi SAW bersabda, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Ilmu agama ni, tasma'un, kamu semua para sahabatku akan mendengar daripada aku. Wa yusma'u minkum, apa yang kamu sebut pula lepas ni, ilmu yang kamu ajar pula kepada orang lain lepas ni akan didengari juga. Seperti mana kamu dengar daripada aku. Wa yusma'u mimman sami'a minkum. Anak murid kamu pula apabila mereka mengajar, apabila mereka sampaikan maklumat, orang lain pun akan dengar. Dan perkara ni akan berlaku sampai kiamat. Ilmu agama ni akan diajar. Ada orang akan dengar, dia akan belajar, dia akan ajar orang lain pula. Ada orang akan dengar, dia belajar, dia ajar orang lain juga. Sampailah kiamat. Okey. Dan hadis ni mengandungi mukjizat. Sebab apa? Nabi SAW menjamin perkara ni akan berlaku sampai akhir zaman. Okay, proses mendengar, belajar dan sampaikan ke orang lain ni. Sekarang 1400 tahun lepas zaman Nabi SAW wafat. Okay, ilmu Nabi SAW tersebar tak? Tersebar. Bahkan capai dekat seluruh pelosok dunia. Zaman sekarang ni akses kepada ilmu agama, akses kepada kuliah, akses kepada kelas ulama merata tempat. Maksudnya itu menjadikan bukti bahawa apa yang Nabi SAW sebutkan tadi itu mukjizat. Jadi ilmu ini dia datang, dia ambil macam tu. Daripada orang sebelumnya dia belajar, okey. Sebab itulah kata para ulama selalu menasihatkan la ta'khudhil ilma 'anil suhufi walal qur'ana 'anil mushafi. La ta'khudhil ilma 'anis suhufi walal qur'ana 'anil mushafi. Maksudnya janganlah kamu mengambil ilmu agama ni daripada orang yang suhufi. Bukan sufi Suhufi. Sufi lain. Sufi itu perbincangan tarikat tu. Suhufi adalah orang yang dia hanya belajar ilmu agama daripada buku. Dia beli buku and then dia self-taught. Okay, sini saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan sama-sama perhatikan fenomena yang menarik. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ni, rahimakumullah. Saya selalu buat observation ni lah. Saya perasan satu observation yang lama saya buat, saya perasan bidang-bidang selain ilmu agama, terutamanya matematik dan sains, kita biasa dengar tak pasal prodigi. Prodigi ni maksudnya apa? Budak muda dia sangat pakar dalam bidang matematik dan sains. Tak payah jadi jauh pun, contoh kat Malaysia siapa yang masyhur? Adi Putra. Adi Putra ni sama sekolah dengan saya dulu, di junior saya lah. Dan memang masyhur dekat sekolah, kalau kelas matematik dan sebagainya, dia dalam kelas dia tidur je, cikgu bagi dia tidur. Sebab apa? Sebab dia bijak sangat. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab nak jadi prodigi, nak jadi orang yang genius dalam bidang selain ilmu agama, percaya atau tidak, dia boleh self-taught. Dia boleh apa? Self-taught, maksudnya dia boleh ajar diri dia sendiri. Dia boleh self-learn, dia buat proses dia belajar sendiri. Tak perlu guru pun tak apa. Dengan dia tahu sumber yang betul, mungkin dia tengok YouTube sahaja ke, dia jumpa orang yang betul dekat YouTube tu, ataupun dia baca buku yang betul, dia boleh jadi someone yang hebat dalam bidang tu, ataupun dia boleh jadi orang yang terkedepan dalam bidang tu. Kalau kita tak cakap dia jadi pakar pun, dia jadi someone yang very knowledgeable, ada pengetahuan yang baik. Cukup dengan hanya dia baca buku. Dan dia self-taught lah. Kan? Jadi sebab tu kita akan jumpa fenomena child genius atau prodigy ni banyak dalam ilmu-ilmu macam tu, matematik, sains. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan tahu, luar negara penuh kan, budak-budak umur 9-10 masuk universiti. Tapi yang menarik apa? Dalam ilmu agama zaman sekarang dengar tak ada budak 9-10 jadi ulama? Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, ada tak? Tak ada. Kalau diangkat umur dia 9-10 mungkin sebab hafalan dia. Yang macam viral sebelum ni ada yang dia hafal Quran dengan hafal hadis 10 ribu. Hafal Quran dengan hadis tu hebat sebab hafalan dia sangat kuat macam komputer lah. Tapi itu tak menjamin kefahaman dia dan tahap kemampuan dia dalam ilmu agama ni macam para ulama. Sebab apa? Sebab ilmu agama ni dia bukan ilmu self-taught dengan self-learn. Sebab itulah tak ada orang yang waktu dia kecil dalam ilmu agama ni tiba-tiba dia tak belajar dengan orang lain, dia homeschool je kat rumah, seorang belajar kat rumah, homeschool, tiba-tiba jadi ulama, tak ada. Saya tak pernah jumpa lah, wallahu ta'ala, tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan pernah jumpa, tapi saya tak pernah dengar. Dia homeschool, dia self-taught, tak pernah belajar dengan siapa-siapa, tiba-tiba dalam bidang ilmu jadi ulama, tak ada. Dan ini realiti dia.
Observation ni, ini realiti yang saya nampak lah, saya tengok lama. Tak ada. Okay, so itu menunjukkan ilmu agama ni by nature kena belajar dengan ulama, kena belajar dengan ustaz. Sebab itulah kata Imam Al-Auza'i, antara ulama yang masyhur, ada mazhab tersendiri dekat Syria dulu, sezaman dengan Imam Malik juga. Imam Auza'i kata, kanal ilmu syarifan. Ilmu ni dulunya satu something yang syarif, satu yang mulia, yang agung. Falamma sara fil kutub dhahaba raunaquhu wa nuruhu. Apabila ilmu ini telah mula tersimpan dalam kitab-kitab, ulama dah makin banyak tulis kitab, orang pula dah makin banyak beli kitab dan hanya berpada dengan buku-buku je tanpa belajar dengan ustaz, tanpa belajar dengan guru, tanpa belajar dengan asatizah, apa jadi? Zahaba nuruhu wa raunaquh. Ilmu ni cahaya dia, kecantikan dia, sinaran dia tu telah pergi dan hilang. Sekarang ni orang ingat dia boleh, bila dia baca buku dia boleh jadi alim. Dia beli buku ni, dia beli Fathul Bari, dia beli terjemahan Fathul Bari ni but dia self taught. Dia ingat dia boleh jadi alim, dia ingat dia boleh ambil faedah. Dia ingat dia boleh rasa dia tak perlukan guru. Dan ini mengingatkan kita kepada kisah yang ulama selalu cerita tentang seseorang yang dia jadi doktor yang self taught. Yang ini masyhur dalam sastra Arab, nama dia Tuma Al-Hakim. Tuma Al-Hakim ni orang yang bukan doktor pun, tapi dia tak ada kerja, dia scam orang. Dia scam, dia buat macam mana? Dia suka ambil prescription, tahu tak? Prescription yang doktor bagi tu, ubat apa semua. Dia suka ambil prescription and then dia hafal. Okay, fulan bin fulan ada simptom macam ni kan, doktor akan prescribe ubat ni. Dia kutip prescription doktor ni, dia hafal. Kemudian dia buka klinik dia sendiri. Okay? Yang ni ulama' duk cerita lah, dan sastrawan Arab suka cerita. Orang pun datang, dia prescribe. Okay, engkau sakit apa? Dia pun ingat hafalan dia. Okay, budak ni sakit ni, setakat yang aku ingat dulu kena prescribe dia ubat sekian-sekian. Dia pun buat macam itulah. Ramai orang datang. Satu hari, ada orang ni, dia tak tahu sakit dia nak kena bagi ubat apa. Okay? Dia tak tahu nak kena bagi ubat apa. Jadi apa dia buat? Dia teringat, okay, dalam catatan perubatan ni, tabib, maksudnya tabib ni doktor lah. Doktor-doktor zaman tu selalu kata, okay, habbatus sauda shifaun likulli da'. Hadis Nabi SAW kan. Habbatus sauda ni, tuan-tuan dan puan-puan tahu habbatus sauda adalah penyembuh kepada semua penyakit. Dia Tuma Al-Hakim tak pernah belajar hadis dengan guru. Tak pernah belajar ilmu perubatan dengan guru. Dia tak tahu titik yang ada, habbah. Nah, biasa orang Arab zaman tu pun kadang-kadang tak tulis titik kan. Ha, rumah, ba dengan ya tanpa titik, kemudian ta marbutah. Dia baca bukan habbah, dia baca hayyah. Hayyah ni maksud dia apa? Hayyah ni ular. Hayyatus sauda, al-hayyatus sauda, ular hitam, syifa'un likulli da', penyembuh untuk semua penyakit. Jadi dia pernah prescribe ular hitam ni dimakan oleh seseorang ni lah. Jadi ada orang tu makan ular hitam beracun, mati disebabkan prescription yang dia bagi ni, sebabkan kejahilan dia tu. Dari kisah ni lah ulama buat konklusi, kalau kamu cuba cari ilmu tanpa guru, kamu akan jadi sesat secara pasti akan jadi sesat. Okay, idza rumta al-ilma bighairi shaykhin dalalta 'anis siratil mustaqim wa taltabisul umuru 'alayka hatta takuna adalla min tumal hakim. Jika kamu cuba cari ilmu ni bighairi shaykhin, tanpa guru, dalalta 'anis siratil mustaqim, kamu akan jadi sesat. Okay, wa taltabisul umuru 'alayka hatta, sehingga semua benda ni akan jadi taltabis, kamu pun tak jelas, kamu pun tak faham apa yang kamu baca. Takuna adalla min tumal hakim, sehingga kamu akan menjadi lebih sesat daripada Tuma Al-Hakim. Tuma Al-Hakim ni siapa? Doktor tadi tu. Wannabe doktor tadi tu nama dia Tuma Al-Hakim. Seorang buat syair, kalau kamu pun baca kitab juga, kamu akan jadi sesat macam Tuma Al-Hakim, ataupun lagi sesat lagi, takunu adalla min tumal hakim. Okay, so penting belajar ilmu dengan guru. So
Al-ilmu yu'khadhu min afwahir rijal. Ilmu ini diambil daripada mulut-mulut para ulama, para ahli ilmu. Okey. Itu nombor 2. Dan termasuk dalam ambil ilmu daripada para ulama adalah kemahiran untuk kita al-insatu wal istima'. Bila belajar dengan ustaz-ustaz, guru-guru, tak kisahlah siapa pun, kena ada 2 sifat. Insat, istima'. Insat ni diam. Kita diamkan diri, belajar, dengar dulu, fahamkan dulu, jangan cepat melatah, jangan cepat tanya soalan yang bukan pada tempatnya. Kena bezakan antara menuntut ilmu dengan muzakarah ataupun discussion. Zaman sekarang yang menyebabkan kegagalan kadang-kadang proses dalam menuntut ilmu ni, kegagalan dalam cara penyampaian ilmu ni, sebab majlis ilmu tu tak boleh dibezakan dengan muzakarah. Muzakarah lain, muzakarah nak buka, open the ground, open the floor for discussion, nak bincang dengan ustaz, nak tanya, nak diskusi hadis tu, hadis ni tak setuju, itu cerita apa? Itu cerita muzakarah, discussion. Okey, adapun pada masa majlis ilmu, kerja kita adalah al-insat wal istima', diam dan dengar dulu. Sebab 2 maqam ini berbeza. Maqam muzakarah lain, maqam belajar majlis ilmu lain. Zaman dulu macam tu. Imam Malik bila maqam majlis ilmu tak ada orang cakap. Yang datang majlis Imam Malik ni ribuan. Tak ada bunyi apa. Sampaikan para ulama sejarah kata majlis Imam Malik ni boleh dengar bunyi burung berkicauan. Sedangkan dekat Masjid Nabawi ni ribuan orang tapi boleh dengar bunyi burung berkicauan. Sebab semua diam. Kalau Imam Malik cakap, semua diam. Kalau Imam Malik pun tengah diam, semua pun diam juga. Tapi kalau majlis muzakarah, kalau Imam Malik buka ruang, kalau Imam Abu Hanifah buka ruang untuk perbincangan, Imam Syafi'i kadang-kadang debat dengan guru dia, waktu tu bincang lah. So bezakan 2 tu. Kena ada al-insat wal istima', dengar, diam dan dengar. Maka ini membawa kita kepada poin ketiga dalam ilmu agama ni. Okay. Dalam tata cara menuntut ilmu dalam ilmu agama, poin ketiga adalah al-adab. Al-adab wat tawadhu'. Adab dan tawadhu'. Adab ni tuan-tuan dan puan-puan sama macam nombor 1 tadi, iaitu isu niat. Dia pun perkara yang akan make or break. Kalau tak ada adab, takkan jadi alim. Takkan jadi alim. Adab ni zaman sekarang adalah perkara yang paling susah kita nak cari. Adab ni zaman sekarang adalah perkara yang paling common untuk kita nampak hilang dah pada orang yang belajar ilmu agama ni. Okay. Antara ciri utama orang belajar ilmu agama akhir zaman ni saya nampak apa? Hilang adab. Hilang adab. Kalau dia bukan belajar ilmu agama pun dia orang yang nisbahkan diri dia kepada agama. Agamawan ke, pendakwah ke, kita pun tahu kan isu semasa, dai ke apa ke, ataupun orang yang belajar ilmu agama apatah lagi. Antara benda yang betul-betul hilang, yang kritikal zaman sekarang ni adab. Adab. Adab ini telah dinasihatkan hatta oleh khalifah zaman dulu pun. Khalifah Al-Marwan zaman Umayyah ni, beliau nasihatkan kat rakyat. Ni khalifah bagi arahan dekat rakyat. Seolah macam titah diraja. Kita dapat titah diraja daripada khalifah zaman tu. Khalifah kata ta'allamu al-adab. Wahai rakyat aku, belajarlah adab. Adab ni punya penting sampai khalifah titahkan kat rakyat. Bayangkan. Okey. Sebab itulah ulama buatkan satu syair yang bagus. Okay. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan dengar syair ini baik-baik dan tadabbur. Innal alima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. La yansahani idza hum lam yukrama. Faqna' bidaika in jafauta tabiban. Okay. Waqna' li jahlika in jafauta muallima. Sesungguhnya guru ni ustaz ke syekh ke ulama ke dan doktor, okey, kedua mereka ini, guru dan doktor, ulama dan doktor, kedua-dua ni la yansahani idza huma lam yukrama. Mereka tak akan tolong kita, mereka tak akan nasihat kita, mereka tak akan ajar kita idza lam yukrama, kalau mereka ni tak dihormati, tidak dimuliakan. Kita pergi ke klinik, doktor cakap sekian-sekian, kita buat tunjuk kepala. Saya rasa doktor salah lah, saya tak percaya dengan doktor punya ni lah, prescription doktor ni salah lah, saya baca sekian-sekian lah, doktor ni betul ke memandai-mandai, tanpa sebab. Kalau ada sebab tak apalah, ini tanpa sebab kita nak tunjuk pandai depan doktor. Rasa-rasa doktor tu akan ambil kisah kita, dia tak ambil kisah, dia kata lepas tu okey, keluar daripada klinik aku tak nak bagi ubat dah, bagi cari klinik lain.
Sama juga dengan ustaz ataupun para ulama ataupun syekh. Kalau kita tak hormati dia, tak habis ajar lagi, tak habis cakap lagi, kita dah potong dia cakap apa. Tapi ustaz kata macam ni, tapi potong bila seorang syekh atau ustaz cakap ini, itu tanda tak hormat dia. La yansahani huma idza huma lam yukrama. Mereka tak akan nasihat kita atau tolong kita jika kita tak hormati mereka. Faqna lidaika in jafauta tabiban. Maka kalau dah buat macam tu, pandai-pandailah kita hadapi penyakit kita sendiri lepas tu. Dah kita yang memandai challenge doktor tu, kita pergi cakap macam-macam dekat dia, faqna lidaika. Kamu pergi pandai-pandailah hadapi penyakit kamu tu sendiri sebab kamu buat perangai dengan doktor tu. Waqna li jahlika. Dengan kejahilan kamu pun buat benda yang sama. Pandai-pandailah hadapi kejahilan kamu sebab jafauta muallima. Sebab kamu tak beradab dengan guru. Okay, so beradab dengan guru penting. Beradab dengan guru ni sangat penting. Sebab tu kata para ulama, bil adabi yudrakul ilm. Dengan adab ini ilmu tu akan dapat dicapai. Adab dalam majlis ilmu terlalu banyak. Dan zaman sekarang kita tak tahu pun. Hatta zaman sekarang tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan percaya tak? Ramai orang zaman sekarang tak tahu adab dalam majlis ilmu. Apatah lagi adab dalam kelas live macam ni. Kelas live macam ni, kadang-kadang dalam kelas pengajian live macam ni, guru minta buka mic, ada orang tak buka mic. Guru minta buka video. Kalau dia lelaki kan, lelaki minta lelaki buka video, dia tak buka. Guru nak dengar jawapan, tak ada siapa layan dia dekat kelas online. Benda ni berlaku hatta kalau tuan-tuan dan puan-puan baca dekat surat khabar. Jadi kes kan, jadi isu dekat sekolah-sekolah, ada yang guru buat kelas-kelas tambahan, ada orang tak join. Itu semua, itu fail dalam adab. Dalam majlis ilmu sebenar pun dia fail. Majlis ilmu online yang virtual reality ni pun kita cakap dia fail juga. Lepas tu nak pergi mana ni? Dia ingat dia boleh, tanpa adab ni nak pergi mana? Tuan-tuan dan puan-puan percaya tak? Kalau orang tu dia bijak sekalipun, dia tak ada adab. Dia kalau sukses macam mana dalam hidup dia, tak ada berkat, tak ada. Pasti tak ada berkat. Tak ada berkat, tak ada rahmah dan tak ada barakah. Orang yang dia berjaya secara zahir ni, tak ada adab, tak hormati orang, okay, buat kepala dengan orang, kau hajar dengan orang apa semua ni, tak ada berkah dan rahmah. Kalau berjaya pun itu zahir dia. Dalam kepala otak dia mungkin dia serabut dengan masalah yang dia ada. Okay, itu penting adab. Okay, kita kena adab dengan guru, adab sesama kawan-kawan, dengan anak murid kan, kita kan mengaji, kadang-kadang kita ada kawan yang sama-sama pergi kuliah dengan kita kan. Adab sesama kawan-kawan semua. Adab ini bukan maksud lemah lembut. Adab ini adalah kita melakukan perbuatan yang dipuji oleh syarak pada waktu itu dan menjauhkan perbuatan yang dilarang oleh syarak pada waktu itu. So dalam majlis ilmu, apa perbuatan yang dilarang syarak? Bila guru tengah ajar, janganlah kita main phone. Bila guru tengah ajar, takkan kita nak cakap dekat phone juga tanpa sebab atau kecemasan. Kalau phone yang, kalau orang yang call tu bukan emergency pun, bukan kecemasan kan, ataupun kita tak ada keperluan nak buka phone tengok WhatsApp. So bila guru tengah ajar, tak patut ni guru tengah buka kitab tengah hurai, kita pun main WhatsApp, main Telegram, main Instagram, main Facebook. Itu benda yang saya rasa sangat common. Zaman sekarang ni dah jadi benda biasa, tapi zaman dulu Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, Imam Syafi'i kata, tasaffahtu al-kitab amama Malikin birifqin hatta la yanzur ilayya. Aku depan Imam Malik ini buka buku helaian kertas ni, saya nak alihkan. Imam Syafi'i kata, aku nak alihkan kertas depan Imam Malik ni, aku buat slow-slow supaya bunyi helaian kertas tu terselak, bunyi seret gitu kan, kalau helaian kertas terselak tu tak kuat sampai Imam Malik dengar, lepas tu pandang aku. Itu Imam Syafi'i kata. Kemudian kita takjub, oh macam mana Imam Syafi'i boleh jadi alim, macam mana Imam Syafi'i boleh hafal macam-macam, sebab tengok adab Imam Syafi'i macam mana. And then kita muhasabah diri kita lah, kita ada adab yang sama ke tak? Dalam majlis ilmu ni dia ada adab dia, tak main phone. Kadang-kadang guru tu dah cakap maklumat yang sama, kita dengar je, jangan buat setengah orang, alah maklumat ni aku dah dengar, dia pergi main, dia buat benda lain. Maklumat ni dah dengar, dia buat tak nak dengar, dia pergi potong guru dia tengah cakap. Sebab dia rasa maklumat tu dia dah maklum dah. So itu antara cara yang orang yang tak beradab dalam ilmu agama ni. Okay? Dia tak ada tawaduk, dia tak rasa rendah diri. Sebab itulah ulama kata, syair yang masyhur, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasailu harbun lil makanil ali. Okay? Ilmu ini dia sangat tak berkenan
dengan orang yang muta'ali, orang yang belagak, orang yang rasa besar, orang yang rasa dia tu tinggi. Kasailu harbun lil makanil ali, seperti mana sungai mereka juga tak berkenan dengan tempat yang tinggi. Apa maksud sungai tak berkenan dengan tempat yang tinggi? Kalau bukit, sungai dia tak mengalir ke atas, dia mengalir ke bawah. Sampai bila-bila air tak akan sampai ke bukit, maksudnya secara terbalik. Sungai tak naik terbalik ke bukit kan, air yang turun ke bukit ni daripada hujan, betul tak? Kalau kita belajar sains kan, dia turun daripada hujan. So sungai mana ada dia naik dekat bukit? Sebab bukit ni tempat tinggi. Ulama umpamakan ilmu ni macam sungai ataupun laut, so dia tak akan sampai dekat tempat yang tinggi. Sama juga ilmu tak akan sampai dekat penuntut ilmu yang tinggi diri dia, yang belagak. So dia tak akan dapat macam tu. Okey, adab dengan ilmu kena jaga. Adab dengan guru. Bila kita nak tegur, bila kita nak soalan, saya tengok yang banyak masalah zaman sekarang ni, soalan pun tak menggambarkan adab yang betul. Kalau kita tak setuju dengan guru atau kita rasa guru kita salah, cara susun soalan tu ulama bagi tahu. Cara dia adalah kita akan cakap ahsanallahu ilaikum. Contohnya, moga Allah rahmati kamu wahai syekh. Bukankah kamu pernah sebut dalam kuliah sekian-sekian bahawa perkara ni sekian-sekian? Adakah saya salah dengar ataupun guru ataupun ustaz ada jawapan yang lain ataupun ada maksud yang lain? Okey. Moga Allah berkati ustaz. Ustaz kata dalam kuliah ni sekian-sekian, tapi yang saya dengar daripada ustaz sekian-sekian. Ustaz kata macam ni sekian-sekian, tapi yang dulu saya pernah dengar sekian-sekian. Boleh tak ustaz terangkan dan huraikan kepada saya? Itu adab. Itu adab. Setengah orang tak macam tu. Bila dia tulis kertas, saya sendiri baca soalan tu, dia bukan macam tu. Soalan dia apa? Ustaz bukan ustaz kata macam ni ke? Itu adab lah, itu adab. Memanglah dia tak, yelah ada orang kata lah, benda tu bukannya apa sangat, benda kecil. Tuan-tuan dan perempuan tahu tak, little things macam ni lah yang bezakan kita dengan orang zaman dulu, yang bezakan kita dengan ulama zaman dulu, bezakan kita dengan penuntut ilmu zaman dulu. So isu adab ni kritikal, sangat-sangat kritikal dalam cara kita tanya soalan, dalam cara kita berbincang dengan ustaz kita, dengan kawan kita. Bila kawan kita tengah hurai, kita jangan tunjuk yang macam aku dah tahu dah, tak payah cerita. So ada adab yang halu-halu macam tu kita kena tahu. Dan dia ada buku-buku yang khusus dia lah. Okay. Dan saya rasa Ustaz atau Dr. Kamil ni pun ada bincang dekat YouTube dulu buku Hilyah Talibul Ilm Syekh Bakar Abu Zaid. So saya boleh suruh tuan-tuan dan puan-puan rujuk kuliah tu. Sebab buku Hilyah Talibul Ilm oleh Syekh Bakar Abu Zaid kebanyakannya pasal adab. So, siapa nak tahu detail boleh buka kuliah Dr. Kamil dengan tu. Okay. So itu adab dan tawaduk. Keempat adalah tadarruj dan manhajiyah. Keempat adalah belajar ilmu agama ni kena bertahap dan ada sistem. Yang ini poin penting. Belajar ilmu agama kena bertahap dan ada sistem. Okay? Sebab tu ulama sebutkan 5 poin atau 4 poin yang bagus untuk dalam menuntut ilmu ni. Yang kalau 4 rukun ni ada, insya-Allah bila kita menuntut ilmu akan berjaya. Okay? Ada rukun-rukun dalam menuntut ilmu ni. Pertama, Syekhun Fattah. Kita kena ada guru yang mampu untuk hurai, guru yang ada keahlian. Dan guru yang dia bukan sahaja mampu, dia bukan sahaja alim, tapi dia ada sifat nasih. Apa nasih? Nasih ni guru tu tahu kadar anak murid dia level mana dan tahu kadar ilmu yang nak bagi kat anak murid dia. Setengah orang dia tak fikir benda tu. Anak murid dia level A, level 1 bagi contoh, dia pergi hurai atau buka jawapan sampai level 3. Atas dasar apa? Atas dasar dia nak rasa puas dengan diri dia, dia tahu maklumat yang banyak, dia nak keluarkan semua. Itu bukan nasih. Yang nasih adalah dia bagi tahu dekat anak murid dia kadar maklumat dan ilmu cukup untuk tahap anak murid dia. Supaya dia tak buat anak murid dia rasa serabut. Dia tak buat anak murid dia pening. Ya Allah, susahnya nak faham tingginya ilmu ni. Bila kita rasa susahnya nak faham tingginya ilmu ni, kadang-kadang berlaku sebab guru tu tak nasih. Tak nasih ni apa? Dia tak ajar ilmu sesuai dengan level. Kita baru nak belajar, saya bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan, buka kitab fiqh. Bab pertama babul miyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif bab kitabut taharah babul miyah. Kitab tentang bersuci, bab apa? Bab tentang air. Sebelum masuk bab tentang air, guru tu bagi hurai panjang. Babul miyah, dari sudut i'rab ada 5 atau 4 wajah. Babu kira khabar marfu' kepada mubtada' yang mahzuf, hadza babu. Oh, bab tu kita boleh baca mansub ilaika baba maksudnya. Bab tu kita boleh juga baca dengan sukun. Kemudian bab ni i'rab dia mudhaf. Al-'ilm tu mudhafun ilai ni kasrah. Dia pergi hurai benda tu, budak tu grammar Arab pun tak tahu. Grammar Arab pun dia tak pernah belajar. Tapi tiba-tiba dia buka kelas fiqh, dia ajar kitab fiqh, dia pergi bincang panjang tentang perkara tu. Pelajar tu asas pun tak tahu. Atas dasar apa? Sebab guru tu tak nasih.
Dia tak ajar anak murid dia, tak bagi maklumat dekat anak murid dia dengan kadar yang sesuai dengan level anak murid dia. So kita nak cari guru yang macam tu. Yang alim nasih. Itu pertama. Syekhun fattah. Kutubun sihah. Rukun ilmu yang kedua, kena ada buku yang betul. Kena ada buku yang betul. Kena ada silibus. Kena ada sistem. Kena ada susunan buku yang betul. Okay. Kutubun sihah, buku yang muktabar, yang dijadikan teks untuk dipelajari. Kita bukan belajar buku-buku tertentu. Buku ni guru akan pilih. Sepatutnya bila kita nak belajar, guru tentukan. Okey, untuk level kamu ni kita start dengan buku ni. Bukan kita yang decide, ustaz saya nak minta ustaz ajar saya nak ustaz ajar saya tafsir Ibnu Katsir sebagai contoh. Tak kena. Kalau level kita bukan level tafsir Ibnu Katsir, guru tu punya tanggungjawab untuk beritahu. Mungkin lebih elok tuan-tuan dan puan-puan tak baca tafsir Ibnu Katsir, kita baca tafsir Syekh As-Sa'idi sama-sama. Abdul Rahman As-Sa'idi. Atau tafsir Al-Mukhtasar, karangan markas tafsir para ulama ni. Itu tugas guru tu. So, pertama, Syekhun Fattah. Kutubun sihah. Mudawamatun wa ilhah. Kita kena banyak minta kat guru untuk mengajar. Ilhah ni maksudnya sentiasa cari opportunity untuk minta orang ajar. Sentiasa cari opportunity untuk belajar, untuk talaki, cari tempat. Itu tiga. Yang keempat, madarisu fisah. Kena ada sekolah ataupun akademi ke, macam Yayasan Taklim ni, tak kisahlah sekolah ke, akademi ke, ma'had ke, pondok ke, universiti ke, yang dia ada manhaj, dia ada sistem belajar. Kita ada semester pertama, level 1, level 2, semester pertama, semester kedua. Kena berturut belajar. Contoh kata para ulama, ta'amul kibar summus sigar. Makanan untuk orang besar adalah racun kepada baby. Tuan-tuan dan perempuan, okay, yang ada anak kan. Kalau yang dah ada anak, kadang-kadang baby. Takkan kita nak bagi baby makan steak? Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu steak kan. Steak ni daging yang orang biasa masak western tu. Steak bagi baby makan apa jadi? Baby tu tercekik, boleh meninggal. Sebab apa? Sebab steak makanan untuk orang yang kita cakap mungkin dah dewasa, mungkin dah besar sikit lah kan. Mana ada kita bagi budak 2-3 tahun steak, budak setahun makan steak. Apa tu kan? Mana ada parents apa bagi anak dia makan steak, betul tak? Umur-umur macam tu, susu 3-4 kita bagi apa nama dia? Yang macam biskut-biskut yang dah cair, Nestum cair apa semua. Yang macam tu kita bagi. So sama juga ilmu agama. Ada kitab yang level dia tak sesuai untuk tahap kita sekarang. Betul tak? Macam saya tengok dekat masjid ada orang buka kuliah pengajian Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid ni maksudnya ustaz tu yang salah. Dia pilih buku yang salah untuk ajar. Dia pilih buku yang tak kena dengan turutan dan sistem belajar. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, kita belajar kuliah agama dekat masjid, ada orang ajar Bidayatul Mujtahid oleh Imam Ibn Rushd. Ini ada orang ajar Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid tu tajuk tu nama dia Bidayatul Mujtahid. Permulaan bagi tahap mujtahid. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Permulaan bagi orang nak sampai level mujtahid dan pengakhiran bagi orang yang dah muqtasid. Orang yang dah pertengahan ilmu dalam agama dia dah pertengahan dah. Apa maksud ilmu dalam agama dah pertengahan? Quran dia dah hafal, hadis dia hafal banyak dah. Fiqh mazhab dia dah kuasai. Kalau mazhab dekat Malaysia Syafi'i dia dah belajar at least 2-3 teks. Nahu, sarah, balaghah dalam bahasa Arab ni dah selesai dah. Usul fiqh dah belajar, dia dah ada asas. Ulumul Quran, usul tafsir, ulumul hadis settle. Dia nak buka Bidayatul Mujtahid, lepas tu sesuai lah kat masjid. Agak-agak kita punya pakcik-pakcik kita, makcik-makcik kita yang kita sayangi ni, rahimahumullah ni, yang selalu datang masjid kan waktu maghrib isyak ni, mereka mampu ke nak faham Bidayatul Mujtahid tu? Tak mampu. So itu menunjukkan guru tu tak tahu tadarruj, tak tahu level. So dia tanggungjawab guru dan anak murid untuk tahu level belajar. Okey, untuk ilmu akidah sebagai contoh, level 1 belajar ni, level 2 belajar ni, level 3 belajar ni. Kita jangan skip. Fathul Bari. Ramai orang ada Fathul Bari kat rumah. Fathul Bari itu antara buku yang dianggap penghujung dalam ilmu syarah hadis. Kitab Imam Nawawi, ada setengah orang kat rumah dia ada kitab Majmu' Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab Majmu' tu antara level penghujung dah. Tafsir. Ada orang ada tafsir Qurtubi, tafsir Tabari kat rumah. Tafsir Tabari, Qurtubi ni level penghujung. Tafsir Ibnu Katsir itu pada level pertengahan. So sebab apa mereka tak tahu ni? Sebab mereka tak tahu, tak belajar, kita cakap sistem dalam ilmu agama ni. Tingkatan kitab tu mereka tak tahu. So kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu macam mana, tanya asatizah yang ajar. Okay, saya belajar fiqh ni Ustaz, apa buku yang saya patut belajar dulu? Buku yang kamu patut belajar dulu level awal adalah mazhab negeri kamu.
Kita kat Malaysia Syafi'i belajar level mazhab Syafi'i dulu. Level 2, 3 nak belajar kitab fiqh sunnah ke, nak belajar kitab yang dah bincang mazhab-mazhab lain, terbukalah, terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tapi before kita nak belajar logik tak? Nak belajar Hanafi, Maliki, Hambali, nak belajar fiqh yang muqaran ni, perbandingan ni, sedangkan mazhab kita fiqh dekat negeri kita, mazhab kita pun kita tak tahu, tak logik. So start dengan buku dalam fiqh mazhab Syafi'i dulu. Belajar akidah. Jangan belajar akidah yang dah campur, kita nak bincang perbincangan huraian apa, menolak Mu'tazilah, menolak Ahli Kalam, menolak Syiah, Khawarij, bincang detail-detail tu. Kalau kita tak selesai akidah yang asas, belajar akidah asas dulu, belajar akidah Ahli Sunnah dulu, beriman kepada Allah, rukun iman, rukun Islam secara terperinci. Dah habis, kita nak pergi level atas, belajarlah. Okey. Dalam Islam ni kita ada kumpulan-kumpulan yang terpesong dalam akidah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan so on. Akidah diorang ni macam mana? Baru betul belajar. Bukan level 1 tiba-tiba belajar akidah, ustaz tu pun cakap, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita akan belajar konsep iman di sisi Ahli Sunnah, Khawarij dengan Mu'tazilah. Okey. Ahli Sunnah kata iman ni takrifan dia sekian-sekian, Mu'tazilah sekian, Khawarij sekian-sekian. Itu bukan cara yang betul. So the best is cari ustaz atau cari tempat macam alhamdulillah lah Yayasan Taklim dan sebagainya ni. Alhamdulillah Yayasan Taklim ni kita ada sistem kan. Ada semester, ada level macam tu. Okey, yang penting kita belajar macam tu berturut. Itu nombor 4, okey. Dan kita kena faham ilmu ini dia datang slow-slow, sedikit demi sedikit. Okey. Sebab itulah kata Imam Az-Zuhri, ulama tabi'in yang masyhur, man rama al-ilma jumlah akhadha ataupun nafara anhu jumlah, zahaba anhu jumlah. Siapa yang dia nak cuba ambil semua ilmu pada satu hari je, dia nak cuba bolut semua ilmu, dia nak cuba dia semangat, kadang-kadang orang semangat kan, dia nak cuba dapatkan secepat mungkin, ilmu yang dia dapat tu pun akan hilang daripada dia secepat mungkin juga. Dia akan cepat lupa. Sebab apa? Ilmu ni slow-slow, kena ambil sikit-sikit. Kalau belajar buku tu, style belajar ulama' ni adalah daripada kulit ke kulit. Carilah tuan-tuan dan puan-puan, saya ada pengalaman belajar dekat universiti dan belajar luar universiti. Belajar dekat universiti dan belajar talaki luar universiti. Secara peribadilah, mungkin orang lain ada experience yang lain. Secara peribadi, saya rasa belajar luar universiti, saya dapat ilmu lagi banyak. Jika kita diberi taufik untuk dapat guru yang betul. Sebab apa? Universiti kadang-kadang dia tak baca semua. Kalau ada buku tu 200 muka surat, dia membiarkan baca bahagian awal, lepas tu skip pertengahan, and then ke ujung. Belajar luar universiti, talaki, kadang-kadang kita belajar dengan syekh, belajar dengan ustaz, kita go through one by one, fasal by fasal, muka surat by muka surat. Yang tu yang produce ulama. Kulit ke kulit, itu produce ulama. Kita baca, kalau kita just baca buku, ambil part ni, yang tu baca sendiri, ambil part ni, itu biasanya dia tak jadi. So the best is one by one, sikit demi sedikit. Macam ulama kata ilmu nuqtah, ilmu ni macam titisan air, macam satu titik. Okay? Dia sikit demi sedikit kita kumpul satu titik air, lama-lama dia akan jadi sungai. Okay, lama-lama dia akan jadi sungai. So dia kena ambil sikit, sabar. Okay? Itu adalah tentang tadarruj, maksudnya belajar berperingkat dan sedikit demi sedikit. Kelima, okay, kita habiskan 2 poin dengan laju sebab habis 11.30, so saya nak buka ruang untuk soal jawab juga. Kelima adalah menghafal. Menghafal ni penting. Dan hari ni antara objektif saya juga adalah saya nak cuba brainwash tuan-tuan dan puan-puan untuk menghafal. Okey, sebab saya tahu ada ramai yang rasa dah agak berumur kadang-kadang susah hafal. Betul, kita tak nafi bila berumur susah nak hafal, tapi dia tak mustahil. Saya ada bukti orang yang saya pernah tengok dengan biji mata saya sendiri. 60s and 70s boleh hafal Quran. 60s and 70s, dia late 70s. Late 60s and 70s. Hatta dulu arwah nenek saya, okay, moga Allah rahmati dia. Nenek saya dulu umur 80-an lah, nenek saya ni nak dekat masuk 90, nenek saya masih duk belajar lagi. Hatta belajar bahasa macam-macam, Arabnya, Perancis, Mandarin, Cina. Dan itu salah satu cara dia untuk dia combat Alzheimer. Dia Alzheimer kan, biasa kena kat orang tua kan. So antara cara nenek saya ni dia nak counter benda tu, nenek saya ni dia belajar. Dan saya nampak umur 80-an mampu belajar bahasa ni tuan-tuan dan puan-puan, subjek yang susah.
Okay, waktu nenek saya umur 70s ni kadang-kadang pergi UM ambil course French, German lah, ada kadang-kadang ambil Mandarin bahasa Arab. So, dia hafal, kadang-kadang hafal syair Perancis apa pun saya tak tahu kan. Syair Perancis, saya syair Arab saya tahu dah sikit. Syair Perancis ni apa saya pun tak faham. Dia hafal 80s, umur 80-an Sejak dari itu saya buat kesimpulan, kita tua susah, betul. Makin berumur susah, tapi dia boleh develop. Memori ni macam angkat berat. Kita pergi gym. Janganlah hari pertama pergi gym, buat orang panggil bicep curl macam ni. Takkan hari pertama kita nak buat 40 kilo satu tangan? Tak larat. Hari pertama 5 kilo. Minggu pertama 5 kilo, minggu kedua 7 kilo, 7.5, 9, 10, 15, 20. Macam tu. Ilmu agama pun macam tu. Hafal sikit. Nak hafal Quran, janganlah kita rush hafal satu muka surat. Satu ayat. Satu ayat, satu ayat, satu ayat. Oh, rasa senang lah pula kalau kita syaratkan sehari hafal satu ayat ni. Why not hafal dua? Dua, kemudian tiga, empat, kemudian separuh muka surat. Macam tu. Okay? Hadis yang pendek-pendek. Hadis balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. 4 perkataan. Hafal yang pendek-pendek dulu kan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Bongkak itu adalah kamu menolak kebenaran. Al-kibru satu perkataan. Bataru al-haq 3 perkataan. Wa ghamtun nas 6 perkataan ataupun 5 perkataan. Sikit je. Bongkak itu adalah kamu menolak kebenaran kerana kamu merendahkan orang yang lain. Hafal hadis yang pendek, ayat Quran yang pendek, satu ayat, okey. Hafal sikit demi sedikit. Sikit demi sedikit. Susah memang susah. Tak ada siapa kata senang. Susah ni, semua orang sedia maklum susah. Kita nampak orang yang jadi hafiz tu kadang-kadang kan, diorang tu susah tu nak jadi hafiz tu. Bukan mudah. Tak ada siapa cakap mudah. Tapi, very possible. Dan very achievable. Hatta untuk orang yang dah berumur pun. Ini by experience banyak. By experience saya dah tengok banyak dah. Okay. Sebab apa? Hafal ini ulama kata al-kalamu yukhtasaru liyuhfaz wa yuhfazu liyufham. Bila ulama buat teks dalam belajar ilmu agama ni, matan-matan dipanggil, kadang-kadang matan tu ringkas dan pendek kan. Sebab apa? Tujuan dia supaya dia hafal. Orang biasa belajar grammar Arab, orang start dengan jurumiyah kan. Belajar akidah ada salah satu usul lah, ataupun qawaidul arba' dan sebagainya. Buku-buku nipis fiqh ni orang belajar Safinatun Najah ke apa pendek je. Kenapa dia buat matan ni pendek-pendek, buku ini pendek-pendek, teks-teks untuk dipelajari ni, supaya nak dia hafal. Sebab bila hafal, lagi cepat faham. Al-kalam yukhtasar liyufhaz, diringkaskan supaya senang hafal. Wa yuhfazu, dihafal, liyufham. Bila kita hafal, cepat faham. So, kita kena faham yang menghafal is wasilah, jalan untuk capai kepada lebih faham. Setengah orang dikata, kenapa perlu sibuk dengan hafal? Why not kita fokus kepada kefahaman? Bukan betapa ramai orang yang menghafal tapi tak faham. Kita cakap betul. Tetapi menghafal tu sebenarnya, okay, bila dilakukan the right way, dilakukan dengan jalan yang betul, itu adalah one of the best way untuk faham. Percayalah, one of the best way untuk faham. Ini by experience para ulama. Okay, sebab tu ulama sentiasa nasihatkan hafal. Okay, hafal dan ulang. Mengulang apa yang kita dah belajar dengan tuan-tuan dan puan-puan minggu ni datang kuliah kat Yayasan Taklim kan. Sekarang ni tak datanglah sebab tengok apa YouTube, betul tak? Kira datang secara online. Tengok YouTube Yayasan Taklim, Selasa ada, Rabu, Khamis pagi kan buat nota. Nota yang dah ditulis tu jangan tutup tak buka until minggu depan. Itu perbuatan yang salah. Setengah orang datang kuliah buat nota, the next time dia buka nota tu bila? Next class, next week. Tak, bukan macam tu. Buat nota, by the end of the day ada ruang masa, tengok sikit 2-3 minit. Baca secara laju, skim, laju. Besok buat benda sama, skim laju. Kena ulang. Ulang ni maksudnya ulang baca pun jadi, tak mesti ulang hafal, ulang baca. Oh, this nota yang kita dah previously tulis, ulang baca dia. Nota yang kita belajar kelas yang awal-awal dulu, baca balik. Nota yang kita belajar dengan ustaz ni, baca balik. Nota yang kita sentiasa ulang baca nota tu. Sebab tu ulama kata wa karirul uluma fattakraru khairu mu'inin idh bihi yusaru. Ulanglah belajar ilmu agama ni kerana sebaik-baik bantuan untuk belajar ilmu agama ni adalah kita sentiasa mengulang.
idh bihi yusaru ila iktinazil ilmi wa huwa afdalu kanzin wa fihi ladzatun la tu'lalu. Kerana dengan mengulang inilah kita akan simpan ilmu agama ini. Ilmu agama ni umpama simpanan emas. Dan sebaik-baik simpanan emas atau simpanan harta yang berharga yang kita ada adalah ilmu. Okey. La tu'dalu bi ayyi ladzatin kama qad warada 'anil imam al-hafiz ibnu ahmad idh qala fil lulu'il maknuni wajihan ila hafiz al-mutuni fala yumillannaka ma taqarrara la'allahu la yahlu idza taqarrara. Kenapa ilmu agama ini seperti mana yang dinasihatkan oleh ulama kepada anak murid dia, fala yumillannaka ma taqarrara, jangan rasa bosan dengan apa yang berulang. Ini penting, ini kaedah. Jangan rasa bosan. Dah belajar hadis 40. Saya rasa yang datang hari ni, yang tengok live Zoom ataupun YouTube yang belajar hadis 40 ramai. Dah belajar, baca balik. Dah belajar dengan Ustaz A hadis 40, belajar dengan Ustaz B hadis 40. Fala yumillannaka ma taqarrara. Jangan rasa bosan dengan apa yang berulang. La'allahu yahlu idza taqarrara. Kerana bila dia dah kekal dalam ingatan kita, ulang banyak sangat, dah solid dalam kepala otak kita, la'allahu yahlu, dia akan jadi manis. Tuan-tuan dan puan-puan nak bincang tentang ilmu agama, nak cakap dengan kawan, nak bagi nasihat, maklumat ada dalam kepala otak, keluar macam tu je. Waktu tu dia akan rasa manis. Benda yang ulang-ulang tu kali pertama rasa bosan, susah, dengar je. Dah belajar hadis 40 dengan ustaz ni, belajar dengan orang lain. Dah belajar Umdatul Ahkam, dalam hadis-hadis hukum dengan syekh ataupun ustaz, sebagai contoh Ustaz Abu Asma. Tiba-tiba ada ustaz lain pula buka Umdatul Ahkam, belajar dengan ustaz lain pula. Dah belajar Nahu dengan ustaz sekian-sekian. Bila ustaz ni pula buka kelas Nahu, belajar dengan dia pula grammar Arab. Ulang. Itu antara rahsia dia, ulang. Okey. Last sekali point dia adalah al-muzakarah wal mudawamah wal istimrar. Banyakkan muzakarah dengan sahabat, okey, cari partner kita, partner dalam menuntut ilmu ni, kita sama-sama bincang dengan dia. Kalau ada ruang dan tak perlu formal, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan nak jumpa dekat Starbucks, nak jumpa dekat Old Town, minum kopi. Nak order kopi, minum kopi, lepas tu bincang. Tadi kita belajar apa kan? Buku apa yang kamu tengah baca? Apa next buku yang ustaz kita nak ajar? Benda tu kita boleh buat. Hatta dekat kedai kopi, dekat Starbucks, Old Town semua kita boleh buat. Kita muzakarah. Ingat tak ustaz ni sebut maklumat ni? Aku tak berapa ingat lah dia punya point dia. Kau ingat tak? Boleh ingatkan tak? Kawan kita pun ingatkan kita. Kita pun bincang. Apa definisi ustaz cakap itu? Macam ni. Okay. Macam ni kita nak apply dalam dunia kita seharian. So, muzakarah. Banyak muzakarah. Hayatul ilmi muzakarah tu kata para ulama. Okey. Fa'adim lil ilmi muzakaratan fa inna hayatal ilmi muzakaratu. Sentiasalah banyak muzakarah kerana hidupnya ilmu. Ilmu ni hidup bila di muzakarah. Fa'adim lil ilmi muzakaratan fa hayatul ilmi muzakaratu. Okey. So ini adalah 6 atau 7 langkah yang saya share ni. Ini tata cara untuk menuntut ilmu di sisi para ulama. Yang tuan-tuan dengar daripada pukul 9 tadi, daripada pukul 10 tadi sampai sekarang, itu kebanyakan poin yang penting dalam menuntut ilmu menurut para ulama. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan follow apa yang saya cakap ni daripada poin 1 sampai tadi, insya-Allah dengan bantuan Allah, dengan izin Allah dan dengan taufik daripada Allah, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat manfaat yang sangat besar daripada ilmu agama. Bukan kita menuntut ilmu agama nak jadi ulama. Itu bukan purpose utama dia. Kita jadi ulama, tak jadi ulama, jadi ustaz, tak jadi ustaz, itu isu lain. Isu penting kita belajar, kita dapat jadi manfaat untuk siapa? For ourselves and our families. Orang terdekat sahabat karib itu paling penting. Itu langkah yang paling penting. So itu nasihatlah yang saya boleh bagi untuk menuntut ilmu agama ni. Tata cara menuntut ilmu menurut para ulama daripada poin 1 sampai 6 tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya buka ruang untuk soal jawab kalau ada. Okey, kalau ada boleh tanyalah. Sama ada dekat chat ke nak buka mic pun boleh. Ada beberapa soalan ni, anda tengok dari turutan. Soalan dari YouTube. Kalau belajar dari rakaman-rakaman para guru, okey. Ada banyak soalan yang bagus. Ni soalan bagus-bagus. Soalan yang bagus-bagus. Pertama, kalau belajar dari rakaman para guru. Rakaman
Kalau zaman dulu orang pakai kaset, betul tak? Zaman saya kecil-kecil dulu orang pakai kaset dengan CD. Sekarang ni Allahu Akbar. Sekarang ni YouTube. Oh, YouTube ni tuan-tuan dan puan-puan antara nikmat yang paling agung lah zaman sekarang ni. YouTube kan, dan juga macam-macam wasilah yang kita ada ni, social media punya app ni. Rakaman daripada, okey, ini kaedah tuan-tuan dan puan-puan boleh pakai kaedah ni. Selagi mana kita boleh, okey, selagi mana kita boleh, kita hadiri kelas secara live. Live tu maksudnya apa? Kalau kelas tu dibuat dekat masjid ke, dekat akademi macam Yayasan Taklim ni ke, dekat mana-mana ma'had, pondok ke, kalau kelas itu dibuat dekat tempat tu, kita pergi datang tempat tu. Kalau dekat, alhamdulillah kita boleh. Kalau jauh, kalau kita free, jauh kan, tapi kita free, tak ada urusan apa sangat, kita pergi. Selagi mana kita boleh pergi, kita pergi. Itu number one. The best of the best lah. Best of the best adalah kita hadiri kelas tu sendiri. Kalau kelas tu tak buat macam zaman sekarang, PKPB, KL kena PKPB kan sampai 20. Online, kita datang online. Datang online ni, online yang tuan-tuan dan puan-puan datang kat Zoom atau YouTube ni, online ni betul-betul lebih kurang macam datang live dah. Dia kira gantian sahaja. Itu number one, the best. Second option yang kita ada adalah rakaman. Rakaman okey, tapi not as good as datang live. Sebab datang live, kalau buat kat masjid, datang kat masjid, buat kat Yayasan Taklim, datang kat Yayasan Taklim, kita boleh interact dengan guru, boleh tanya apa yang tak clear, boleh terus sampaikan dekat guru. Guru kenal, kita kenal guru. Ada connection and relation between guru and anak murid. Guru tahu, oh ini anak murid aku, dia tahu ini guru aku. Connection tu penting. Bila kita just tengok rakaman, connection tu tak ada. Ustaz tu hanyalah someone yang kata dekat sebalik pixel screen yang kita ada ni, kita pula tengok di sebalik screen. So dia tak ada connection. Dan benda tu tak adalah. Yalah, benda tu penting juga. Anak murid dengan guru ni ada connection yang kuat, ada connection yang penting. Okay? Guru dia akan cater tu anak murid dia dari sudut kemampuan anak murid dia, kemampuan ilmu anak murid dia, kemampuan pemikiran anak murid dia. Okay? Kemampuan bahasa anak murid dia, guru akan cater macam tu. So benda tu akan dapat kalau dia ada connection dengan guru. So the best is datang hadir live. Tak mampu tengok rakaman. Rakaman ni umpama backup. Backup. Kalau kita berpada dengan rakaman sahaja tak boleh. Dia tak, maksudnya tak boleh apa? Tak boleh nak jadi someone yang ada ilmu agama yang sufficient untuk jadi orang yang nak jadi macam pendakwah atau ustaz. Tapi kalau kita nak berpada dengan rakaman untuk jadi someone yang cukup untuk dia beramal dengan ilmu, dia ajar family dia, tak apalah. Okay, kita bezakan antara someone yang dia nak jadi pendakwah, da'i ke, ustaz ke, ataupun someone yang nak jadi someone yang ada general knowledge yang bagus tentang ilmu agama, dia boleh ajar kawan-kawan dia. So kalau rakaman, alhamdulillah cukuplah untuk dia boleh ajar family, dia boleh ajar kawan-kawan, dia boleh amal ibadah sendiri. Tapi kalau dia nak jadi ustaz untuk pendakwah, rakaman sahaja tak sufficient. Okay. Perlu pilih guru, of course. Guru kena pilih macam Ana cakap tadi, dan macam Imam Malik kata, dan ramai ulama salaf kata, al-ilmu din, fanzur amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu agama ni, ilmu hadis, tafsir, fiqh, bahasa Arab yang tuan-tuan belajar, akidah ni semua ni agama. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Tengok daripada siapa tuan-tuan dan puan-puan ambil ilmu tersebut. Ustaz, ada perbezaan ke bagi seorang penuntut ilmu dengan mengikuti sistem universiti dengan seorang penuntut ilmu dengan talaqi matan mu'tabar dengan guru-guru atau asatizah? Ada perbezaan, of course. Soalan yang bagus daripada siapa ni? Okay, daripada YouTube. Of course ada. Ada perbezaan yang sangat besar. Bagi saya lah, saya secara peribadi saya rasa sangat besar. Sistem universiti ada pros and cons. Sistem talaki ni ada pros and cons. Ada pros and cons. Dua-dua ada pros and cons. Tetapi kalau tanya saya lah, the proven way untuk lahirkan ulama adalah sistem talaki yang tersusun dengan guru yang betul-betul menguasai bidang tu. Okay, sebab hasil dan natijah dia akan dapat berganda daripada belajar universiti. Dan saya cakap ni as someone yang ada pengalaman belajar U lah, belajar dekat U. Okay. Dan sebenarnya dia subjektif, dia tengok dekat universiti kita belajar.
maybe universiti dekat Malaysia style of the syllabus tak macam dekat luar negara, betul tak? Someone yang belajar kat Madinah, belajar dekat Al-Azhar mungkin better lah, sebab Madinah dan Al-Azhar buku-buku yang mereka pilih untuk jadi syllabus is the same buku yang ulama tulis lah, matan and so on tu. So benda tu sendiri jadi syllabus. So of course lah bila belajar dekat universiti macam tu, umpama macam kita talaki dah. Ustaz, adakah cara belajar ilmu hafal atau fahamkan dulu? Hafal dulu baru faham. Hafal baru faham. Sebab tu cara dia daripada dulu lagi. Daripada dulu hatta dekat Malaysia, anak-anak kita, anak-anak kecil kita ni, budak-budak kecil, apa dia orang buat? Hafal Quran. Itulah style daripada dulu. 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 yang hafal Quran. Perlu tak budak-budak yang kecil-kecil hafal Quran dekat Mahat Tahfiz ke, ataupun tak mesti Mahat Tahfiz, mungkin dekat rumah, mungkin tahfiz dekat surau atau masjid kawasan rumah tu. Perlu tak budak-budak ni tahu tafsir? Budak-budak ni hafal Fatihah kan, okey, bismillahirrahmanirrahim, tafsir dia macam ni, alhamdulillah tafsir dia macam ni. Tak perlu. Level awal hafal cukup, hafal sahaja pun alhamdulillah dah. Okey. Bila kita ada ruang untuk belajar, ruang untuk faham, kita proceed kepada faham. So kita hafal dulu and then faham. Sebab you cannot go wrong with hafal. Ini kaedah, you cannot go wrong with hafal. Maksudnya apa? Kalau kita hafal macam mana pun, insya-Allah benda tu langkah yang bagus. Hafal is always a good thing. Apa pendapat Ustaz jika ada pihak mengatakan hafazan sama ada Al-Quran dan ilmu lain sudah tidak jadi keutamaan kerana ayat mudah diakses dan ilmu pada gadget, dan katanya yang penting hanyalah kefahaman dan amalan. Mohon nasihat Ustaz. Ini adalah kesalahan yang kritikal dalam ilmu agama. Dakwaan yang kata kita tak perlu hafal Al-Quran, yang kata kita, ini benda ni dah memang dilaung-laungkan sejak dulu lagi, sejak 30-40 tahun lepas. Orang kata sekarang kita dah ada hadis, sekarang kita dah ada software macam-macam. Kita boleh Google Quran dengan hadis anytime. Maka kenapa nak kena hafal? Oh, kata-kata ni datang daripada someone yang betul-betul tak pernah cium bau ilmu agama. Dia datang daripada someone yang tak pernah cium bau ilmu agama. Ilmu agama ni dia ada bau tersendiri dia yang wangi. Dia datang daripada orang yang tak pernah cium bau ilmu agama tu. Sebab apa? Kalau dia tak hafal Quran dengan hadis, at the first place, data yang dia nak input dalam software dia, dia tak tahu pun apa yang dia nak input. Dia tak tahu apa yang dia nak input, ayat apa dia nak input, hadis yang dia nak input untuk cari tu. Kalau dia tak pernah aware pun dengan kewujudan satu hadis, macam mana dia nak sebutkan lafaz hadis tu untuk dia masukkan dekat dalam software ataupun Google yang dia nak cari tu. Dan benda ni berlaku tuan-tuan. Tak percaya, kita tengok Google, setengah orang dia tak tahu bahasa Arab, dia hafal hadis tu dengan makna bahasa Melayu dia saja. Dia search, dia tak akan jumpa teks Arab dia. Dia tak akan jumpa teks Arab dia. Melainkan kalau dia tahu bahasa Arab, dia pandai cari. Susah, sangat susah. Itu satu. Kedua, tidak menghafal ini, menghafal ni dia bukan problem di zaman sekarang. Orang ingat menghafal ni is purely, menghafal ni adalah kita just ungkapkan balik. Semua ingat menghafal ni macam, oh, just baca balik apa dia. Menghafal bukan setakat tu tuan-tuan dan puan-puan. Menghafal ni, apabila digabungkan dengan kefahaman yang betul, dia akan bentuk cara fikir. Dia akan bentuk mindset dan cara fikir seseorang tu untuk ilmu-ilmu agama dengan sangat tersusun, dengan sangat macam dia macam ada file-file dan kompartmen-kompartmen khas kat kepala otak dia. Okey, kompartmen untuk ilmu akidah, apa yang aku hafal untuk fiqh, semua ada. And dia very accessible anytime. Dan mungkin maklumat tu kadang-kadang tak dapat dijumpai dalam software pun. Betul. Tak boleh dijumpai dalam software. Sebab software ni, ya, saya sendiri ada pengalaman pakai Syamilah. Software Syamilah ni, Maktabah Syamilah, antara software yang paling bagus. Antara search engine paling bagus. Saya pernah go through bengkel. Habis bengkel tu kan, untuk dapat sijil Syamilah tu. Memang nak pakai Syamilah tu sendiri, kalau kita bukan orang yang hafal, kita sendiri tak boleh ambil the real benefit untuk software tu. So orang kata tak payah hafal ni, orang yang tak pernah cium bau ilmu agama. Ilmu agama ni dah sifat orang-orang Islam ni sendiri. Kan bila orang-orang Yahudi kat Madinah cerita tentang sahabat Nabi SAW ni, mereka describekan sahabat Nabi ni, orang Yahudi yang ahli kitab ni, dia berkata umat-umat ni Al-Quran itu ataupun kalam Allah itu ada dekat dalam dada-dada mereka. Okay, dalam teks-teks agama Yahudi atau Kristian terdahulu, mereka sifatkan umat Nabi Muhammad ni anajiluhum fi sudurihim. Quran mereka ni, kalamullah ni ada dalam sudur, dalam dada, dalam hafalan.
Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau guru atau syekh yang kita pelajari suka memberi example yang mengecil-mengecilkan pemerintah atau adat dalam masyarakat di mana kita ni sebagai murid tak tahu yang benar atau salah untuk berkata begitu. Sebagai anak murid, agak serba salah kerana ada murid di kalangan murid yang taksub dengan guru syekh-syekh sebegini. Mengecilkan pemerintah dan adat dalam masyarakat ini, dia subjektif. Okay? Kalau purposely dia buat tanpa sebab, of course lah itu bukan adab yang bagus. Tapi kalau dia buat perkara tersebut atas dasar satu pengajaran, contohnya adat dalam masyarakat kita ni, contohnya overspend dalam perkahwinan, something yang tak wajib ataupun tak ada keperluan dalam perkahwinan pun, kadang-kadang orang habiskan dalam perkahwinan ni duit yang terlalu banyak untuk mencari DJ kan, DJ habis ribu-ribu cari DJ nak kahwin. So kita pun of course kita boleh kritik adat tu betul tak dalam masyarakat overspend dalam nak kahwin ni. So itu subjektif. So bukan semua kritikan terhadap pemerintah atau adat dalam masyarakat kita benda negatif. So kita kena tengoklah, kalau benda yang dikritik tu tanpa sebab dan tak ada pengajaran, itu menandakan dia orang yang mungkin kekurangan adab sikit. Tapi kalau benda yang dikritik tu of course ada reasoning bahagian di belakangnya dan untuk pengajaran, of course okey. Tak ada masalah lah. So dia tengok apa dia punya objektif di sebalik kritikan tersebut. Dan penting jangan taksublah. Okey. Apa sisilah yang belajar Ustaz cadangkan dalam akidah dan usuluddin? InsyaAllah ni anda akan sentuh, anda tangguhkan sikit last. Okey. Anda akan tangguhkan nanti beberapa minit kemudian. Ustaz, bagaimana aurat terutamanya wanita di rumah ketika belajar online? Kalau dia pakai video, tak payah buka video, senang. Okey, aurat dia macam biasa lah. Tutup pakai tudung semua lah kan. Tapi kalau nak senang, kalau dia rasa serabut nak pakai tudung tu pun semua, tak payah buka video. Dan ustaz tu kalau lelaki, tak payahlah dia nak minta perempuan buka video, betul tak? Unless pelajar tu pelajar yang level pelajar sekolah ke, dia nak buka video sekejap untuk ujian lisan ke apa, tak apalah. Tapi kalau tak ada purpose, tak perlu. And then nak mudah lagi, tak perlulah dia buka video tu. Okay? Tak perlulah dia buka video tu. Kalau dan Zoom boleh setting kan, tuan-tuan dan puan tahu kan, Zoom kita boleh setting before kita masuk, dia akan setting untuk tutup video siap-siap. So tak adalah kalau tak pakai tudung tiba-tiba nampak tak pakai tudung terus. Okay. Soalan dia kemas gini, Ustaz boleh bagi contoh silsilah belajar ilmu akidah dan seterusnya. Nama kitab sekali. Oh ni soalan terakhir lah ni. Okey, soalan terakhir. Akidah ini banyak dia punya silibus dia. Dari akidah dan seterusnya. Maksudnya ilmu-ilmu lain, banyaklah nak cerita tentang ilmu agama ni, dia punya silibus dia terlalu banyak kalau saya nak habiskan masa cerita, buku-buku dia. Cuma kalau saya cerita secara ringkas untuk panduan tuan-tuan dan puan-puan, akidah ni ada banyak option. Antara yang terbagus bagi saya zaman sekarang ni, ada buku nama dia Al-Matan Al-Aqdi. Okey. Karangan Dr. Ziyad bin Hamad Al-Amir, dia buku ringkas dalam akidah, teks untuk dipelajari lebih kurang dalam 40, 30 ke 40 buku surat, very padat, very bagus. Alhamdulillah telah diterjemah. Ini saya ada terjemah buku tu tapi untuk program diploma Yayasan Taklim lah. Cuma harapnya nanti buku tu mungkin kita boleh further kemaskan penterjemahan dan edit dia tu, dan mungkin kita boleh terbitkan buku tu. Buku tu nama dia Al-Matan Al-Aqdi Dr. Ziyad bin Hamad Al-Amir. Sangat bagus untuk dijadikan teks belajar ilmu akidah. Tapi kalau buku tu tak ada lagi, macam sekarang tak terjemah lagi, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok buku Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dah terjemah dah pun. Itu pun mudah dan bagus untuk dijadikan level asas belajar ilmu agama. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ataupun kalau nak option lain, kita boleh Al-Wasitiyah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun teks yang bagus untuk kita belajar sebagai asas. Dia ada banyak bab kan, qada dan qadar, asma wa sifat rububiyah, hari kiamat, tentang perbahasan iman, tentang perbahasan syurga dan neraka, semua ada dalam tu. So itu yang baguslah. And then level by level tu kita akan naik dalam ilmu akidah ni. Okay, orang akan biasanya dia akan belajar level-level untuk kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, antaranya Nawaqidul Islam, Kashfus Syubhat, Kitabut Tauhid, and then buku Syekh Islam Ibn Taymiyah macam Hamawiyah, Tadmuriyah, dan juga kitab At-Tahawiyah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, buku yang sangat bagus, dan huraiannya Syarah Aqidah Tahawiyah oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi.
Ini buku yang basic, kiranya orang cakap belajar ilmu agama tak lari lah, belajar akidah tak lari daripada buku-buku tu. Buku-buku yang kita cakap bread and butter yang dah terbukti lahirkan orang yang kuat. Okay, dengan syarah-syarah dia. Setiap satu tu ada banyak syarah lah. Okay, Kitab Tauhid, Syekh Abdul Wahab ada banyak syarah yang bagus, Fathul Majid dan sebagainya. Al-Wasitiyah ada syarah yang bagus, banyak. Syekh Shalih Utsaimin punya syarah, Syekh Sultan Al-Umairi punya syarah untuk Al-Aqidah Al-Wasitiyah. At-Tadmuriyah pun ada syarah yang bagus, Al-Intisar. At-Tahawiyah yang Imam Tahawi tadi anda sebut dah, syarah yang bagus dia adalah syarah Ibn Abil Izz Al-Hanafi. Okey. Dan banyak matan dalam ilmu akidah ni. Dalam ilmu akidah ni buku nak belajar banyak sangat. Ha'iyah Ibn Abi Daud, anak Imam Abu Daud yang buat kitab Sunan tu. Okey. Kitab Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, ulama mazhab Maliki punya matan dalam akidah. Kita ada kitab Abu Uthman As-Sabuni, Aqidatul Ahli Hadis mazhab Syafi'i. Ini buku yang bagus dalam akidah. So itu teks-teks yang biasanya dia tak lari daripada lingkungan tadi yang saya sebut tu. Kitab-kitab yang saya sebut tadi. Sama ada penulisan Syekh Muhammad Zahab, Syekh Islam Ibn Taimiyah, ada ulama-ulama salaf tadi. Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, Risalah Abu Uthman As-Sabuni, okey. Akidah Tahawiyah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. At-Tahawi ni dia anak murid kepada anak murid Imam Syafi'i. At-Tahawi anak murid kepada anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada anak murid nama Al-Muzani. Al-Muzani pakcik kepada Imam At-Tahawi. So kiranya akidah yang kita belajar dalam Tahawiyah tu, akidah Tahawi very similar to akidah Imam Syafi'i lah. Very similar. Sebab dia memang anak murid kepada anak murid. So very good. Usulus Sunnah oleh Imam Ahmad. Itu sendiri, Imam Ahmad sendiri tulis. Ini buku yang bagus untuk dipelajari. Itu dalam ilmu akidah lah. Seterusnya ni anda tak pasti untuk ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu lain tu mungkin ruang akan datang lah, nak akan bincang. Okay, sebab untuk every ilmu nak perincikan silibus ni panjang. Okay, tadi tu yang saya bagi tu yang akidah lah. Untuk fiqah boleh, untuk ni insyaAllah pada masa akan datang. So fiqah, nahu, surah dan so on. So tak ada soalan dah Tak ada Ustaz. Okay. Sampai sini sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Yang baik tu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap tu daripada diri saya sendiri. Moga tuan-tuan dan puan yang hadir ni mendapat manfaat dan dirahmati Allah sekalian. Okay, jangan lupa untuk perbaiki niat kita dan sentiasalah sabar dalam menuntut ilmu agama ini. Jadi jumpa pada masa yang akan datang, kesempatan akan datang untuk majlis dengan kafaratul majlis. Okay, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.